Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, kitab penuh berkat susunan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita sampai pada muka surat 59. Baris yang ke-9 daripada atas. Ini kitab Jawi, kitab Rumi, saya tak tahulah muka surat berapa. Jawi kita muka surat 59. Ada Rumi? Tak apa, kena tanda sendiri itu. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan ilmunya memberi manfaat pada kita semua, dan bahawasanya riak yang lebih besar yaitu riak munafik. Riak dia ada kecil, dia ada besar. Paling besar yaitu riak munafik, yaitu dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Luarannya, zahiriahnya nampak hebat, dengan pakaian dia, dengan gerak-geri dia, cara duduk, cara jalan, macam-macam gelaran orang letak ke dia. Tok Guru besar, orang kata dia ni sufi, orang kata wali Allah, orang kata khamat banyak, macam-macam kan. Masing-masing penilaian. Sebab apa? Sebab nampak tu kan. Tengok-tengok cara jalan, dia kata macam aku duk biasa dengar, jalan dia macam Tok Guru sekian kan. Tengok tu cara dia tengok. Tengok yang dia duk tengok tu, cara dia tengok, tak sopan yang kita duk tengok kan. Aku tengok cara dia tengok, dia renung tu, oh sebiji macam Tok Guru pesantren. Contohlah, contoh kan. Jadi penilaian orang ni tak sama kan. Bab yang tak setuju pun macam-macam penilaian kan? Begitu juga dengan yang dia suka, masing-masing penilaian. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka hati-hati dengan riak munafik ini kan? Sebab apa? Sebab ianya keji. Dan ulama kata inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawasanya golongan munafik itu akan diseksa pada dasar neraka yang bawah. Innal munafiqin fi darki asfali minan nar, yaitu mereka yang riaknya riak yang terlalu besar. Maka disebut di sini iaitu riak munafik. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Syirik yang nyata seperti mana kita tengok dalam kitab-kitab ulama besar kita kan? Iaitu golongan Nasara Yahudi. Mereka ni tahu bahawasanya Allah Ta'ala pemilik sekalian alam. Golongan Nasara tahu bahawasanya Allah utuskan Nabi Isa, tapi mereka syirikkan kepada Allah Ta'ala, yang kata Allah Ta'ala ni ada anak, ada isteri, Isa anak Allah. Serupa juga dengan Yahudi kan? Dia pegang kepada kefahaman, iaitu Yahudi, kefahaman mereka apa dia? Bahawasanya Allah Ta'ala lah pemilik sekalian alam. Tapi masalah mereka, mereka dakwa pula Uzair itu adalah anak Allah. Itu syirik kan. Maka syirik ni jelas tak? Jelas. Kalau yang
menyembah berhala langsunglah, tidak kita kata syirik. Kan? Syirik ni iaitu mempersekutukan Allah dengan suatu. Agama yang tolak Allah Ta'ala langsung, bukan kita kata syirik, itu kafir. Itu kafir. Maka kita kalau faham ayat yang kita baru baca ni, kan? Yang dikatakan syirik yang nyata, ulama kata bahawasanya Nasara Yahudi. Yang kita memang tak setuju dengan Nasara Yahudi. Jelas dalam Quran beberapa ayat supaya kita elak daripada mengikuti Yahudi dan Nasara. Sama ada hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman ataupun apa amalan sekalipun. Nabi kata tak usahlah, simpanglah kita dengan amalan-amalan mereka ni. Kan? Jadi oleh kerana itu ni yang kita kata teruklah Yahudi, teruk Nasara, apalah mereka ni syirikkan Allah Ta'ala. Tapi ni, sekiranya kalau seorang Muslim itu dia telah melakukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai riak munafik, maka orang Muslim tadi tu yang kita kata mungkin serban besar dengan jubah labuh, dengan pondok banyak, dengan tuan-tuan buh sendiri ayat, kan? Yang kita sebut tadi tu, macam-macam penilaian tu tadi tu, kan? Apa faedah? Kenapa? Kerana perbuatannya itu, keadaannya itu lebih teruk daripada Yahudi dan Nasara. Yang kata bahayanya riak munafik. Ni Syekh Abdul Qadir sendiri habaq dekat kitab dia ni. Maka ini, apa dia ini tu? Riak munafik. Adalah lebih besar daripada syirik yang nyata. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahsana as-salata haitsu yarahu an-nas wa asa'aha haitsu yakhlu fatilka istihana biha rabbahu azza wa jalla." Apa artinya? Barang siapa yang melakukan solatnya, dia semayang, seorang itu dia solat, dia semayang dengan baik, bagus. Semayang dia bagus, tak dia ambil yang semayang, tengok lengkap apa yang dia tak buat ketika dia beruduk. Basuh dua pergelangan tangan di luar kolah. Betul-betul ini sunnah. Kan? Nabi tak bagi piduk celup terus. Ni. Patah lagi, kita bangun daripada tidur. Dia tengok si fulan ini, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Sagi dengan komak, sagi dengan masukkan ayak ke hidung. Lepas tu dia baca pula ni, yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, iaitu doa tiap-tiap basuhan, basuh muka ada doa dia. Ni bukan yang Nabi punya, ni Imam Ghazali yang susun doa tu. Kita lihat, Masya Allah, wuduk dia. Ni pun satu juga. And bila sebut ni saya teringat terus. Ada satu ceramah. Seorang ceramah ni memang dia, penceramah ni memang dia top. Saya tak sebut nama dia. Sebut saja insya-Allah pakai kenai belakang. Dia memang top sungguh. Kelu pun tak salah. Sagi kelu ni. Tak payah habang. Setengah orang dia kenai yang kelu. Nama saya tak berapa ambil tahu, tapi bila kelu dia tahu terus ikon tu. Tak apalah, yang tu pun rasa duk kelu-kelu, kan. Kelu ni banyak makna juga. Maka dia kata apa? Ceramah yang kita kata penceramah yang popular itu. Dia kata saya dah berwuduk selesai, tiba-tiba ada satu pakcik. Dia mai kat saya, dia kata ambil sembahyang lain. Tak apalah, hormatlah orang tua, dengan ilmu dia, dengan kefahaman dia, kita ambil lah. Dia kata dia ambil pula yang sembahyang elok sampai ke habis basuh kaki. Dia kata apa? Dia kata tak jadi serupa tadi juga.
ambil yang sembahyang lain. Dia pun ambil sembahyang. Ambil serupa tadi juga. Dia kata 3 kali saya duk ulang ambil. Pun dia kata serupa. Dia kata macam ni kalau ambil selalu, macam ni, tak cuy. Kan? Macam mana nak sembahyang lagi? Macam mana nak sembahyang? Jadi kita faham tu apa maksud dia. Tak sah lah, dia wuduk tak sah lah. Lagi nak sembahyang macam mana dengan wuduk ni? Lah kali, dia kata saya tanya terus lah Tok Syekh ni. Ni pengalaman dia masa dia mengaji kat Mesir. Tuan-tuan bisa dapat video tu, itulah dia. Dia tanya lah Syekh tu, dia kata, tuan tolong abang lah, bagi tahu kat saya apa yang tak kena. Macam ni saya duk mengaji, macam ni lah saya yang duk ambil nak sembahyang ni, ambil macam ni lah. Dia tahu tak baca doa-doa. Ni basuh muka, siapa tak baca doa basuh muka tu, basuh tangan. Tengok macam tu saja. Ni sapu kepala tak baca. Dia kata tuan kena baca kan ini. Dia kata kena baca, kalau tidak sekali nak sembahyang macam mana? Jangan duk kata Allah terima mudah-mudah. Dia kata apa? Dia kata terima kasihlah Syekh, saya tak sangka. Rupanya benda ni penting. Jadi dia pesan, dalam video dia pesan, dia kata tuan-tuan perempuan sekalian, bila nak ambil sembahyang ni jangan tak baca yang tu. Penat ya, sia-sia kita sembahyang kalau tak baca. Yang ni saya rasa ni satu kesilapan yang cukup besar. Kan? Jadi seolah doa-doa yang disusun itu dianggap sebagai sebahagian daripada rukun wudu. Mana boleh macam tu? Kan? Rukun wudu apa? Yang kita doktor selalu kan. Dah sampai mereka bagi satu istilah. Kan? 2 kering 4 basah. 2 kering 4 basah. Kan? Kering tu niat. Kering tu kan. Niat dengan tertib. Mana kena ayak? Yang lain kena ayak kan? Itu je. Ni sampai kata, macam mana wudu Allah Ta'ala nak terima kalau tak baca yang tu? Dia tersilap tuan-tuan, saya menyesal tuan-tuan. Ni dalam kuliah, dalam ceramah dia sebut macam tu. Dia menyesal saya tuan-tuan, tapi insyaAllah lah kita dah dapat ilmu kan? Yang kita tak perasan rupanya inilah ilmunya. Dia kata untuk mengesahkan wudu seterusnya kepada solat yang Allah Ta'ala terima. Jadi tak patut dia sebut macam tu kan? Dan kempen pula supaya semua orang pakat hafal, kalau tidak wudu tak sah. Itu tak betul. Tuan-tuan merahmati Allah sekalian, kembali kepada ni yang kita buat contoh sikit ni. Kan? Kita tengok satu orang ni, Allahu Akbar, Masya Allah, wuduk dia elok. Sehari pula dia solat. Weh, dia tahu sungguh. Solat dia kat depan tu dia cari tiang. Kan? Atau dia letak suatu di depan dia yang nama dia sutrah. Kan? Kemah sungguh. Kan? Kok sunnah. Tapi apa faedah solatnya sekiranya kalau dia solat macam tu cantik untuk dituntun oleh orang? Kan? Dia buat macam tu ke kalau dia seorang-seorang? Dah, minta maaf. Seorang-seorang dah. Kan? Seorang-seorang tengok. Macam mana? Wuduk pun laju ya. Mayang pun kira tak ada apa, angkat-angkat letak terus. Fatihah kira laju senapas apa tak baca surah dah. Tapi kalau orang duk tengok dia Allahu Akbar, pas surah dia kata rajin dia tengok jenuh, aku nak baca apa lagi, duk kata kat hati dia. Mayang macam tu rosak. Kan? Jadi ini yang Nabi SAW sebut. Barang siapa yang mendirikan solat dalam keadaan, bagi saya orang ni tidak dianggap sebagai mendirikan solat. Kan? Kalimat mendirikan solat, solat itu yang kualiti, yang macam mana Allah dan Rasul nak, itu dianggap sebagai mendirikan solat. Kan? Jadi solat yang macam ni bukan kerana Allah, kerana nak menunjuk, bukan mendirikan solat. Menunai, membuat dan sebagainya. Kan? Jadi satu orang melakukan solat tapi nampak zahirnya cantik. Tujuannya untuk dilihat orang. Kan? Dan melakukannya dengan jelek, dia buat dalam keadaan yang tak cantik, lebih kurang tengok teruk daripada budak lagi. Budak semayang tak apa, budak kan? Baru nak tahu, baru nak belajar
Wah ni kawan ni dah tua bangka dah. Buat tu kalau dia sembahyang seorang. Sembahyang seorang. Tapi kalau ramai duk tengok, celah-celah orang ni, Masya Allah. Maka hal itu merupakan penghinaan yang ia tunjukkan kepada Allah. Sebenarnya apa yang dia duk buat itu satu penghinaan kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak boleh langsung kita khianat, kita hina, kita nak apa? Kita nak mempermain-mainkan Allah Ta'ala, hukum dia dan sebagainya. Solat merupakan juga hukum Allah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, ini yang kita sebut sebagai riak munafik yang cukup bahaya. Kalau Yahudi Nasara, kita tahu, kita boleh berhati-hati. Tambah kat masjid kita ni, bolehkah sewenang-wenang kita nak pelawar mereka masuk? Bila kita tahu ni pok Yahudi, pok Nasara, oh, riuh rendah lah, untuk apa, untuk apa. Macam-macam isu keluar. Kan? Pasal apa? Pasal nak bagi orang kafir masuk untuk apa? Tetapi ni yang kata bahaya ni, yang kata besar ni, pergi kepada bahaya juga. Dia ni di kalangan kita. Celah-celah kita yang kata riak munafik ni. Tadi kita buat dah contoh. Pakai macam mana yang kita pakai. Kalau dia tu perempuan dengan telekung, kalau lah ni podah tak podah sama aja, pakai pasal duk pakai kan pelitup separuh muka ni. Ini kata bahayanya riak munafik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi